الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بشفاعة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبنا وأمهاتنا ومحوى أنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى شهيد الملائكة مقربين والغيب, ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita semua, cucu-cucu kita, turunan-keturunan nenek moyang kita semua, roh-roh arwah yang keluar di alam barzah, berada berkitar di alam dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadiahkan. Mohon pada Allah sampaikan hadiah ini kepada mereka semua insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat Allah, iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat makrifat Allah, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak was-was dan terus hakul yakin di mana kita hidup kita ini bukanlah ceritaan kita. Hidup dan diri kita ini adalah menceritakan kehidupan, penceritaan Allah Subhanahu wa taala. Semua, bukan kita, semua yang di langit dan di bumi, semuanya adalah untuk menyatakan cerita-cerita, kisah-kisah keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita buta, jangan sampai kita menjadikan diri kita merasakan iaitu ada keakuan diri. Ya. Jadi keakuan diri ni, maka Allah mengeluarkan kalimah yang sakti, yang tak ada kalimah yang lebih mulia dan afdal, yang paling selamat bila kita faham dan kita kaji, kita bedah siasat. Benar kalimah ini memang kalimah yang cukup hebat, ya, cukup afdal, ya. Tak ada kalimah yang terlebih afdal melainkan kalimah la ilaha illallah. Cuma kita tidak, kebanyakan daripada kita tidak bedah siasat dan kita terleka, kita lalai, kita tertipu dengan sebutan. Sedangkan kita menyebutnya tanpa kita memahami satu persatu huruf-huruf yang hendak dipecahkan di dalam kalimah sakti ini. Kalimah yang penuh dengan mukjizat, iaitu la ilaha illallah. Bila seseorang itu benar-benar telah bedah siasat dan dimohonkan kefahaman di sisi Allah, maka kefahaman itulah yang akan menyuluh terhadap kalimah la ilaha illallah tu. Barulah kita menyebutnya dengan betul-betul, iaitu penafian, dan kita benar-benar tidak mahu ada lagi rasa keakuan diri. Maka yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita mengaku kita ni ada, tetapi kita mengaku bahawa yang ada itu hanya Allah. Kita ni tidak ada. Bukan mengaku kita ni tu Tuhan, seperti mana manusia-manusia yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila kita duduk di makam ini, dia mengatakan kita ni anak al-haq pula. Gila dia orang ni. Jahil, buta. Lepas tu nyalahkan pula orang yang diberi hidayah Allah dari sisi ladunia Allah. Itu orang yang betul dikatakan dia itu orang yang sesat. Telah daripada dulu lagi, zaman Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad sampai kita, ada orang-orang yang dikatakan tadi orang yang lebih teruk daripada binatang. Balhum kal an'am, yang Allah Ta'ala beritahu. Ini manusia-manusia yang masih lagi nakkan rasa ada keakuan diri lagi. Itu manusia-manusia yang lebih teruk daripada binatang. Kerana kita dibagi akal oleh Allah. Akal ni nur Allah, nur Muhammad, akal. Tapi kita gunakan akal tu, kita gunakan berdampingan dengan hawa nafsu amarah itu.
Hawa nafsu amarah tu keinginan kita yang suka berbalah dengan Allah. Berbalah. Kita tak cakap kita berbalah, sebenarnya kita berbalah. Bukan berbalah lagi dah, mensekutukan Allah. Mengatakan kita ni ada keakuan diri. Jadi syukur alhamdulillah. Kefahaman fahamna Sulaimana. Faham dulu tu daripada Allah. Kalau faham tu adalah bukan ilmu tu bagi kita faham. Bukan cakap saya bagi faham. Jangan salah faham. Saya punya cakap tak bagi faham. Yang bagi faham terlebih dahulu tu Allah, bukan saya. Allah fahamna Sulaiman. Jadi yang bagi faham tu Allah kepada Nabi, para Rasul, para Nabi, para wali Allah. Semua yang bagi faham tu adalah Allah. Sebab Allah yang boleh fahamna Sulaiman ke Nabi-Nabi apa pun. Hingga kan bila faham tu sampai, kita cakap kun faya. Itu yang nak kita pelajari, itu faham tu tadi. Jangan kita ingat kita ilmu dulu baru faham. Tak. Faham dulu tu datang daripada Allah. Asalkan kita buang keakuan diri. Masalah kita tak buang keakuan diri, kita bersandar pada ilmu. Bukan saya cakap ilmu tu tak betul. Salah kita sandarkan. Bukan ilmu dulu. Faham tu daripada zatullah. Faham tu baru jadi ilmu-ilmu yang lain. Jadi faham tu yang masuk, yang kita dibagi faham oleh Allah ni. Nur jali sifat Allah. Nur jali ni tahu, nur yang sentiasa terjali. Nur sifatullah. Sifat Allah tu memang nur yang mengelilingi sekalian yang bernama Nur Muhammad. Nur jali sifatullah. Sifat tu jadi baru keluar kalamu, terangkan hati-hati hamba Allah. Terang sebab memang dia menyuluh luar dan dalam kita. Sentiasa terang seperti hati Rasulullah SAW. Hati Rasulullah sentiasa terang menderang luar dan dalam, sentiasa menyuluh. Bila kita dah dibagi faham tu tadi. Ini yang kita nak dudukkan tadi. Yang kita ni sebenarnya benda tu sedikit, tetapi memandangkan kita ni mengikuti hawa keakuan diri, hawa nafsu keakuan diri ni, ingin nak merasai yang lebih. Maknanya kita merasa lebih, kita merasa kita. Sebenarnya kita bila merasa, kita harus pulangkan siapa yang bagi rasa tu. Itu rahsia Allah. Jadi kita kena pulangkan balik. Rasa tu bukan kita, rasa tu yang punya rasa. Pulangkan balik. Bila pulangkan balik, baru kita tahu tak guna apa benda, tak ada apa benda yang ada pada diriku melainkan engkau. Melainkan dikau ya Allah yang tahu menyusun apa yang perlu engkau hidupkan. Engkau yang tahu ya Allah. Maka kita disebut la haula wala quwata illa billah. Amanlah kita. Amanlah selagi tak ada keakuan diri dan kita rasakan yang ada hanya Allah. Bukan kita ni mengaku kita Allah. Ni berat sangat manusia ni. Sampai banyak wali-wali Allah dipotong, dipancung, dibunuh. Sebab apa? Dia menyalahfahamkan, dia kata orang ni dia mengaku Tuhan. Banyak. Saya pun kalau orang nak kena agama dia, orang kata padahal kita cakap terang-terang budak darjah 1 pun faham. Tapi disebabkan akuan diri diorang tinggi, orang dah banyak suka dengar kita punya talk ni. Banyak dah orang dah mula dengar ni. Talk-talk yang lain, bila dengar talk yang sejati ni tadi, yang asli daripada Allah, bukan daripada saya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan 124,000 Nabi, sambung berjuta-juta para wali Allah bawa, buang keakuan diri, ilmu ni ilmu sejati, maka semua ilmu ni akan jatuh. Jadi takut dia jatuh tadi, dia serang kita balik. Dia kata kita ni, dia cari jalan untuk memfitnah kita, untuk mengatakan ajaran kita ni ajaran, dan dia memfitnah terus jalan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki setiap 100 tahun akan bangkit ni, tadi bangkit. Ini ilmu petunjuk dan memberi petunjuk. Ilmu Mahdi. Bila ilmu Mahdi ni bersebar, maka akan turunlah imam dia tadi. Imam Mahdi alaihissalam. Begitu juga Dajjal. Sebelum dia turun, sifat-sifat dia yang diaturkan tu tadi berpusing sekalian alam menerusi digital ni. Dajjal punya sifat tu turun dulu. Siapa yang bawa? Anak murid dia, Yahudi, Nasrani, Majusi.
Ataupun orang-orang yang mengikuti, hendakkan ada keakuan diri, itu pengikut-pengikut Dajjal. Orang yang nak rasa keakuan diri, nak ditinggikan, memanglah itu pengikut Dajjal. Jadi mereka akan tebarkan, dia tak suka dengan kita. Di Islam juga dia tak suka kita. Kerana pelajaran kita dianggap pelajaran mengaku Tuhan. Tak ada alasan lain. Tapi ngadap kita tak mahu. Konon-konon dia boleh bagi tauliah, dia boleh, padahal kalau kita pergi kat dia nanti, kita yang bagi tauliah kat dia. Bukan dia bagi tauliah, kita bagi tauliah dia boleh. Dia takut kita nak pergi. Jadi betul, baik kita jangan layan dia. Kita layan nanti penat. Lebih baik siapa yang suka cepat kita bagi. Siapa yang dapat ni kuatkan, terus kuatkan. Jangan peduli dia punya apa. Kita bukan benci dia, kita benci PL dia, perangai dia, tak ada akhlak, tak ada adab. Itu semua dengan Allah Ta'ala pun dia boleh tak ada adab dalam solat. Di luar solat lagilah dengan kita, lagilah dia biadab, lagilah suka berbalah. Dia ingat dia solat tu dia dah betul, dia dah baik dah. Padahal dalam solat dia hanya solat orang munafik. Ada seorang orang yang celaka lalai, Allah Ta'ala kata. Hati-hati penghujung zaman ni. Itulah orang yang kuat solat tu, orang yang kuat ibadah tu, orang tu yang suka benci kepada ilmu ni. Banyak, bukan saya nak mengatalah, tetapi banyak jelas. Belakang-belakang kita memang dia kata, jangan jumpa si artis ni. Ilmu dia belakang-belakang kita. Bila depan kita, diam. Kita suruh soal, tak nak soal pula. Bila kita cakap, dia pedih pula. Apa sih, kenapa nak pedih? Kita bukan cakap nak bagi pedih, kita nak bagi tahu dia, engkau amal tu untuk apa? Jangan sampai engkau solat berkepala binatang, Allah Ta'ala kata. Sebab balhum kal an'am. Bukan saya cakap, Allah cakap. Allah kesian kat kita. Jangan kau solat berkepala binatang. Balhum kal an, mereka ni seperti binatang ni golongan munafik. Dia hanya wa iza qamu ila solati qamu kusala. Dia hanya sikit dia ingat Allah. Dia bukan faham Allah. Dia sebut nama Allah, otak dia ke mana-mana. Itu orang yang kategori munafik. Orang yang kategori jahanam, neraka jahanam kebanyakan. Ini bukan saya cakap. Salahkan Allah lah, kalau apa-apa salahkan saya. Saya hanya bagi tahu kalimah Allah tu sayang kita. Allah tahu sifat perangai kita hodoh, buruk. Selagi kita ada keakuan, maka tu Allah Ta'ala kata, la ilaha illallah, buang, cari ke cari. Aku dah hantar dah macam-macam perumpamaan. Aku hantar lagi pembimbing ni lagi. Kau buat dia, kau tangguh, kau nantikan lagi. Dia tadi. Ini berlaku jelas daripada atas pemimpin, atas raja, daripada raja Yahudi ke, raja apa, semua raja turun sampai ke bawah, semua dah terikut. Sebab raja-raja, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, kebanyakannya bila tak kenal diri, tak kenal Allah, mereka akan jadi kepala kereta api yang membawa gerobak-gerobak kita semua manusia ikut pada dia. Maka mereka pemimpin, ulama akan disoal dulu nanti. Apa yang kau bawa masyarakat kau ke mana? Jangan ingat mudah, ya Allah. Dalam diri kita tak selamat, tak selesai. Kita punya tanggung amanah pula, pandai-pandai nak tanggung amanah, nak pikul amanah. Diri sendiri tak lepas. Jadi ubahlah cepat sebelum datangnya kematian. Kematian kita tidak tahu bila waktu ini datang. Lebutlah Lailatul Qadar yang sebenar-benar. Jangan lebutkan Lailatul Qadar bukan pemilik Lailatul Qadar. Kita kena cari yang sebenar-benar Lailatul Qadar adalah pemilik Lailatul Qadar tu. Itu maksud Allah Ta'ala rahsiakan. Akunya tadi yang memberi Lailatul Qadar tu harus engkau ketahui. Bila tanda engkau mendapat Lailatul Qadar, engkau mengenal Allah dan kefahaman kau nakkan kepada Allah, bukan nakkan ganjaran. Ganjaran tu bukan lillahi ta'ala. Tak payah kau sebut lillahi ta'ala. Lebih baik kau kata aku nak ganjaran ya Allah, lagi senang kau. Jadi aku nak masuk syurga bersama-sama dengan apa semua ya Allah. Sekarang ni bukan syurga. Mana lagi syurga belum dibuka? Janganlah kau cari syurga tu, cari pemilik syurga dia. Baru kau tahu dia tak pernah tertutup pun pemilik syurga tu. Ke syurga dengan pemilik syurga kau nak syurga juga? Betul ke? Biol ke? Cuba fikirlah, Allah bagi akal sehat, nur. Kau nakkan pemilik syurga ke ataupun nak syurga? Kau nak emas ke atau pemilik emas tu?
Kau nak kekayaan ke atau pemilik kekayaan tu? Mana satu yang kita nak? Jangan tertipu. Engkau lebih takut neraka ke atau pemilik neraka tu yang menyebabkan kau masuk neraka? Sebab pemilik dia engkau tak kenal. Bila engkau tak kenal, kau buat keakuan diri. Lepas tu kau kata takut neraka, padahal engkau berada di dalam azab. Kau kata kau takut neraka, minta jauh pada neraka, padahal perangai kau tu tadi perangai dah di azab. Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Menyesallah. Sudahlah tu. Pengalaman kamu orang belajar tu, pengalaman adalah belajar untuk nakkan naik keakuan diri. Kamu belajar ilmu tinggi-tinggi semua nak keakuan diri sebenarnya tu. Sudahlah. Masa ni dah tak lama lagi dah. Saya bagi ingat ni selalu. Saya sayang ni. Jangan sampai nanti keluar air mata darah pun tak boleh buat apa dah. Penyesalan tak guna dah. Minta dihidupkan balik. Allah Ta'ala kata, walau tara ijil muzlimina nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wassami'na farji'na na'amal salihan inna. Allah Ta'ala ketika engkau melihat orang-orang yang engkar kepada Allah, dia melihat nanti di padang mahsyar nanti, perhitungan dah diselesaikan, nikmatnya orang yang mengenal diri, mengenal Allah, dia berhidupan, ya Allah nikmat ni. Sampai dia kata orang-orang ni tadi yang tak dapat bahagian tu tadi, minta tolong ya Allah, hidupkan aku balik ya Allah. Dia merayu-rayu pada Allah, tak boleh, keluar air mata darah pun tak boleh. Jadi bagi tempoh kat dunia lama dah. Ditunjuk perumpamaan, dihantar Rasul dah wafat, dihantar tukar wali Allah, ditukar lagi pembisiat, pembimbing rohani. Engkau ejik-ejikkan, kau olok-olokkan tiba masa sekarang engkau nak merayu pula, mana boleh dah. Maka ini sekarang masih di dunia lagi, masih bernyawa lagi, Allah bagi peluang lagi. Jangan kau tunggu-tunggu lagi. Kau kata bas hidayah tak sampai lagi apa. Sentiasa bas hidayah menunggu engkau. Engkau yang buat buta, buat pelik, buat menipu diri sendiri. Tu orang munafik memang situ dia suka menipu, dia menipu. Lama-lama sebenarnya dia menipu diri dia, Allah balas menipu dirinya balik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang munafik itu dia ni menipu Allah balas menipu dengan apa? Baru dia sedar dia menipu diri dia sendiri. Bukan Allah tipu dia, Allah balikkan balik. Dia lah rasa nanti dia menipu diri dia sendiri. Ya Allah. Itu Allah bukakan. Itu pun alhamdulillah kalau kat dunia. Kalau dibiarkan lagi, besar munafik ni tempat duduk dia paling teruk di dalam azab neraka. Kerana dia memperolok-olokkan, dia menipu. Menipu, bohong ni memang sifat yang sangat najis, dibenci oleh Allah. Najis. Mulut orang menipu ni lebih tak 500 tahun perjalanan jauhnya, busuknya tadi. Malaikat-malaikat bau busuk. Orang sekali menipu je. Apalagi kau menipu Allah dalam solat. Sikit kau ingat Allah, kau buat kau khusyuk. Lepas tu kau biarkan diri kau tadi berkeadaan kau menipu Allah dalam solat. Lepas tu kau rasa macam aku ni solat, janji aku dah solat, Allah tak tahulah, Allah lantaklah Allah. Ya Allah, kamu buat main-main dengan Allah Ta'ala. Allah tak nak bagi kamu itu jadi rugi. Maka tu Allah tegur. Allah sayang. Tanda Allah sayang, Allah tegur. Macam-macam perumpamaan lagi. Jangan buat dek, sudahlah. Jangan nipulah. Tak payah tipu nak kata saya susah. Nabi Ayub lagi susah. Ada engkau susah macam Nabi Ayub? Oh, aku dia terlampau sibuk. Ada engkau macam Nabi Sulaiman? Kekayaan sibuk dia ada? Tak ada manusia. Tapi dia ibadah tak? Dia kata ni semua ni harta apa semua, ini semua min fadl, ini semua daripada Allah. Engkau baru sikit nak mengaku engkau punya apa urusan. Tak boleh tinggalkan. Ya Allah. Itu baru sikit Allah bagi uji sikit dengan kekayaan. Kau dah rasa kau dah cukup kaya sampai kau tak mampu untuk nak mengenal diri, mengenal Allah. Kau mempelekehkan pula orang-orang yang ajaran dia gini. Kau menahan-nahan jangan bagi belajar orang ilmu begini. Kerana apa? Kau takut ditegur. Hanya orang-orang yang begini yang tahu sikap dalam diri kau. Kau solat banyak mana pun dia tahu dalam diri kau. Kau jangan bohong lah. Kau pun takut jumpa dia.
Apa kau nak takut? Dia tu datang nak betulkan kau. Nak takut apa? Orang datang nak bagi kau cahaya, nak bagi kau selamat dunia akhirat, engkau pergi takut apa? Lepas tu kau fitnah, kau cakap lah bukan. Padahal kau nampak. Tu tadi. Jadi perhatikan ni dalam kehidupan. Bersyukur kita orang pendengar YouTube ni semua terus mendengar untuk memantapkan lagi, untuk mengukuhkan lagi iman yang Allah bagi. Faham yang Allah bagi tu kita dengar lagi, Allah bagi lagi, faham lagi, kita amalkan lagi, Allah bagi yang halus-halus lagi. Menyebabkan kita tak puas-puas dengan Allah, seronok hidup dengan Allah. Ini yang sejatinya yang kita nak. Ya Rasulullah SAW berita gembira ni tadi. Lagi best hidup kita, lagi best. Sebab apa lagi best? Sebab kita dengan rasakan ya Allah yang boleh menyusun kehidupan kita sesaat ke depan. Bukan kita dah tak ada keakuan diri dah. Semua kehidupan kita sesaat depan ni pun Allah yang nguruskan. Jangan kita ingat kita. Begitu sekali nak dibuangkan keakuan diri, Allah Ta'ala ajar kita. Di mana Allah ajar Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang arif bin billah. Beruntunglah, Allah Ta'ala kata, beruntung orang yang inna fatahna laka fathan. Inilah mubin yang jelas nyata mereka beruntung. Kemenangan yang Allah bagi tahu. Dia menang. Sebab apa? Dia tak ada rasa keakuan dirinya. Dan Allah lah yang menguruskan dirinya. Bila Allah yang menguruskan dirinya, semuanya jadi sempurna dan cantik. Kalau kita yang uruskan, lintang pukang, huru hara, dunia seisinya pun dapat tak cukup juga. Malahan lagi jadi sombong, penyakit datang, penyakit tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah makan dah kambing, ada telur buka puasa ni, sayur, dah macam-macam tu dalam tu. Boleh ingat lagi kalau ada gulai tempoyak, ambil. La haula wala quwwata. Bukan nak dihayati ni tadi. Ini tadi kambing ni berapa bulan ni, berapa tahun nak jadi kambing ni tadi, Allah hidupkan dia ni. Kita dah sampai kita tengah nak ni. Ya Allah, kau jadikan kambing ni. Bertahun kau pelihara, ya Allah, kau hidupkan dia. Kami tengah nak makan, syukur ya Allah. Beras ni tadi 6 bulan, 4 bulan baru jadi beras. Ya Allah, beras ni beras mati pula. Ya Allah, kualiti baik. Ya Allah, kau bagi aku, ya Allah. Satu-satu tu kita kena sebut tu supaya kita makan dapat zat untuk mengimankan Allah, untuk mengesakan Allah. Ini dia lagi yang dicari lagi apa yang tak ada, ya Allah. Seperti gitu dia. Ini manusia. Bila hidupnya dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak tahu nak mensyukuri nikmat Allah. Tapi ayyala ya rabbikum matukasiban. Lari tajuk hidup kita ni. Kita biarkan hidup kita lari tajuk. Bila lari tajuk, binasalah. Ya, tak payah tunggu neraka jahanam masuk. Di dunia lagi kita dah bakal-bakal dah memang layak mendapat sijil masuk dalam neraka jahanam. Sebab di dunia lagi kita dah diazab oleh Allah. Apa diazab tu? Engkau tak kenal diri, tak kenal Allah tu, azab lah tu. Tak payah cerita banyak lah. Jadi persiapan ni yang kita nak kukuhkan nanti bila datangnya Imam Mahdi, kita dah ada dah petunjuk ni tadi dan memberi petunjuk. Kita dah pakai guna dah. Bila dia datang kita akan bersama. Dajjal ni bila turun, pengikut dia akan ikut sebab dia dah mengikuti terlebih awal, iaitu sifat-sifat apa? Sifat-sifat kebencian keakuan diri mereka tinggi, orang Yahudi Nasrani. Dia dah ada dalam. Bila turun Dajjal, mudah tak dia kan? Dajjal dia lagi besar dia punya keakuan diri, mudah tak dia ikut? Sampai Dajjal tu mengaku Tuhan pun pengikut dia setuju. Memang kami tunggu kami punya ketua yang paling nombor 1, tak ada ketua, iaitu Dajjal Al-Masih. Al-Masih juga dia kata. Dia percaya juga, tapi dia percaya itu Tuhan dia. Kita bukan mengaku Tuhan, tapi Mahdi ni adalah datangnya Allah Ta'ala punya pemimpin yang akan mengamankan dunia ni tadi. Yahudi dia yakin dengan Dajjal. Kita macam mana? Allah nak turunkan Imam Mahdi masih lagi was-was. Bila tanya mana? Baik, mana kau? Nanti bila datang Imam Mahdi, ada pedang. Ji, ada pedang. Ni, anak-anak muda sekarang ni ada persiapan menyimpan, siap siaga. Bukan kita nak hadapi, nak jadi buang huru-hara. Persiapan yang Rasulullah suruh, yang Allah suruh kita siap siaga. Ada buat latihan. Yahudi itu nak menunggu turunnya Dajjal, padahal Imam Mahdi turun dulu.
baru turun dia punya pemimpin iaitu Dajjal Lanatullah. Dia dah siapkan satu bilah pedang dia harga 70,000 biji Mercedes. 70,000 pedang dia. Dan dia dah buat latihan-latihan. Dia ada pokok karkat. Pokok apa yang Rasulullah kata dia akan bersembunyi nanti, kan? Orang mukmin tak dapat dia menyuruh situ kan. Dia dah tanam berapa banyak dah. Tak perasan ke persiapan dia? Yang kita persiapan apa? Tak apa, tentera ada, polis ada. La haula wala quwwata illa billah. Kau bersandar pada itu. Ya. Jangan sampai Rasulullah SAW, para nabi, wali-wali Allah semua tak mengaku kau ni umat Muhammad. Umat kau akan ditebas nanti. Pasal tak ada tulis dah umat Muhammad dah tadi. Kat dahi kau tak ada nur dah. Yang ada kafarah, kafir. Minta maaf cakap dia. Kau dipancung dulu nanti. Sebab sifat kau akan menentang Imam Mahdi dan pengikutnya nanti. Maka sekarang kena sedar. Saya nak bagi tahu ni, sedar cepat. Perjuangan ni, inilah peluang Allah bagi pada kita, iaitu kita mati syahid. Nak mati syahid apa kalau kenal diri, kenal Allah pun tak nak belajar. Menentang pula tu. Ya Allah, yang mana auzubillah. Pak lengah, tak nampak ke kita berita dalam YouTube macam-macam internet orang hantar? Bukan saya nak laga-lagakan, bukan saya nak porak-poranda. Kita kena siap siaga, siapkan. Tak lama lagi akan sampai. Tak lama lagi persiapan. Ada tanam-tanaman, ada siapkan senjata-senjata, pedang-pedang, anak panah, apa saja tombak, senjata. Niatkan untuk jihad. Bukan kita ini nak merosakkan kerajaan. Kita nak bersiap. Buat latihan. Ni saya tengok tak ada pun latihan. Tak ada latihan langsung umat Islam. Patut ni kat masjid-masjid dah ada siap dah semua. Anak-anak muda dikumpulkan untuk buat latihan untuk kita nak datang ni tak lama lagi ni. Tak percaya ke Nabi punya cakap 1400 tahun dia akan datang nanti 100 tahun pemimpin Islam. Setiap 100 tahun akan datang mujaddid dia panggil. Tak faham ke? Baca hadis lain pula, buat tak tahu. Ini satu lagi ulama-ulama sekarang. Cerita patutnya banyakkan cerita tentang ulama-ulama, banyak kena ceritakan ustaz-ustaz, ceritakan tentang akhir zaman, banyakkan. Lepas tu kau kena ikut lah, jangan cerita je. Kau ni kepala, kau nak suruh orang, kau buat dulu. Saya bukan marah, saya bagi tahu ni. Ini pesanan berakhir saya bagi tahu ni. Jangan salahkan saya. Nanti dah jadi perang, jadi tak ada pesanan dah, memancung aja. Ya, bila jadi perang nanti. Ya. Tu tadi. Tengok India boleh serang masjid kat India tu. Diramai dia kata. Pemimpin dia buat ada, polis dia buat ada je. Sampai masjid tu dia bakar. Orang tinggal sembahyang dia tolak je. Orang tinggal tarawih dia buat kecoh, dia hentam je. Orang nak pergi masjid dia tebasnya leher. Banyak berita tak masuk tapi terlepas juga. Tapi kita orang kita buat ada je. Kita aman lah. Ini si Aziz ni nak buat-buat kita takut-takut dengan kita. Yelah, kemarin aku nak takut-takut. Tapi bila Allah takutkan kau nanti baru kau tahu nanti. Menyesal tak guna. Ya, Allah dah bagi tahu pada kau supaya datang apa-apa nanti kau boleh berserah kepada Allah. Ini tidak. Kau confident, yakin dengan iaitu keamanan. Padahal bukan keamanan. Sekarang kau berada di dalam keadaan tertipu dan tersihir dengan digital Dajjal itu tadi. Menyebabkan kau lalai kepada Allah. Dah berlama sangat sampai kau tak sedar. Dah lama sangat dah sampai tak sedar. Lepas tu biarkan bila dia yang bagi tahu kata sesat pula, kata nak kacau pula. Saya tak boleh tengok orang aman si Aziz ni. Nak kacau. La haula wala quwwata illa. Kita nak bagi tahu dia macam mana Nabi Nuh tu bagi tahu kat umat dia. Buat kapal atas gunung, buat kapal. Nabi Nuh ni gila lah, dia buat kapal atas. Banjir mana boleh sampai atas gunung je. Dia dah biarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dah lama dah, lama-lama hari-hari Nabi Nuh bagi tahu. Bukan setahun, 2 tahun, berpuluh tahun dah. Umur Nabi Nuh pun dekat 1000 tahun kan. Berapa tahun bagi tahu. Umat dia buat tak tahu je. Yang ikut berapa sangat dia. Ketawakan ejekan, bono pengikut dia bodoh. Banyak orang bodoh-bodoh ikut Nuh tu. Kita ramai-ramai kita suka-suka kita. Kali datang malam tu kalau naik air,
3 hari 3 malam naik sampai ke gunung, semua mati. Baru menyesal. Isteri dan anak dia pun tak dapat ikut. Sebab apa? Dia masih confident lagi. Nak ditarik oleh Nabi Nuh naik atas kapal pun masih lagi degil lagi ni lah. Manusia-manusia terkumpul. Perangai umat teruk Nabi Nuh tu ada kat muka dunia ni sekarang. Nabi Lut ada juga. Macam-macam perangai-perangai hodoh. Nabi-nabi pengikut-pengikut apa penentang nabi-nabi dulu ada sedikit ni. Fajama'nahum jam'a, Allah hadirkan, dikumpulkan macam-macam gitu tengok. Jadi hanya sedikit yang bersyukur. Siapa yang bersyukur tu? Orang yang mau kembali betul-betul kepada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau betul-betul nak kenal Allah betul-betul. Itu hanya orang tu yang sedih. Bersyukur kita jadi orang yang sedikit di penghujung akhir zaman. Bukan penghujung lagi, penghujung dan pengakhir zaman kita. Alhamdulillah, bersyukur kita selamatkan. Bukan kita selamatkan yang lain. Ini tugas kita Allah bagi. Imam Mahdi itu dia penyelamat. Jadi kita pun pengikut dia seperti Nabi SAW juga pengikut Nabi, iaitu memberi rahmat seberian kemuliaan. Banyak-banyak kita bagi tahu. Yang mana tak nak kita jangan layan. Kita terus bagi tahu siapa yang betul-betul nak. Ya, tak ada masa lagi kita nak pujuk-pujuk lagi orang-orang yang dah tak nak ni. Ngejek-ngejek kita, olok-olokkan kita macam diolok-olokkan para rasul, para nabi. Ya. Jadi kita jalan terus. Kita akan terus jalan terus. Makin kita bersemangat, bagi bersemangat lagi. Kita nak mati syahid, hidup kita mulia terus mengesahkan Allah. Mati kita mati syahid, mati yang diridai oleh Allah untuk menjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menolong agama Allah. Allah tak perlukan penolong, tapi kita ni Allah jadikan kita sebagai penolong untuk selamatkan yang lain. Bukan menolong Allah, selamatkan yang lain supaya kita selamat. Jadi kita akan disoal nanti kalau kita biarkan. Jangan ingat kita mengejar Lailatul Qadar. Bukan saya cakap tahu ni, kerja untuk ibadah banyak-banyak. Sampai kita ni nak pergi berjihad ni, tak lama lagi ni, kita boleh tidur lagi. Doa Lailatul Qadar supaya kita jadi pejuang-pejuang. Itu Lailatul Qadar tu. Kita betul-betul kembali kepada Allah, betul-betul kenal diri, kenal Allah. Itu Lailatul Qadar yang lebih hebat. Jangan hayal Lailatul Qadar aku dapat nikmat ni, dapat bidadari di syurga ni. Jangan dok berhayal kat situ. Kita kena tahu, sedar yang betul-betul apa tu pemilik Lailatul Qadar yang nak tu, ridha dia tu macam mana. Tak ada persiapan apa. Sebilah pedang ke parang ke, tak ada tahun ni. Polis ada, tentera ada. Ya Allah. Siapa ustaz ni? Ustaz. Ya Allah. Kau ustaz, kau ulama, kau tak simpan senjata untuk niatkan, dan kau tak ada latih kat rumah tu. Yahudi tu dia boleh harga pedang ni 70,000 dan siap buat latihan pula. Tu tadi. Tak sedar ke kita? Siapa lagi nak bukakan ni tadi? Nak bagi kita faham siapa? Kita ni ulama-ulama, kita ni mufti, kita ni apa ni, ahli-ahli orang apa ni, agama. Kita lah kena bagi tahu anak-anak murid kita. Masa dah tak lama lagi. Nak tunggu apa? Nak cerita apa ni penghujung zaman ni? Apa nak cerita ni? Buat persiapan tanam tanaman, ada tanah, ada bank, duit dalam bank semua keluarkan cepat. Apa aset jual cepat. Tu pun berapa bulan tu baru boleh keluar. Duit dalam bank dunia tak ada, tahu tak? Kalau kau tak keluarkan lagi lah dia. Keluarkan cepat sebab banyak duit. Infakkan beli kambing ke, beli lembu ke, buat tanaman ke apa. Siapa-siapa ada tanah tumpang kita buat bela kambing. Nanti makanan tak ada, elektrik tak ada, nanti orang kat kota, kat bandar berperang lawan kerana nak rebut makanan lagi. Tu belum lagi antara yang lain tu berperang. Makanan pun dah berebut-rebut, berbunuh-bunuh kata Nabi. Itu maka disiapkan. Beruntung orang yang pengakhir zaman, penghujung zaman, Nabi kata jihad yang paling kuat adalah jihad menternak dan juga menanam. Tu jihad tu akhir zaman umat tu. Kita buat tak tahu je apa sebab pula jihad akhir zaman ni. Kita makan semua cukup. Kau tak nampak lagi. Bela kambing, bela ayam, dia cari satu tempat. Nanti bila jadi apa-apa makanan tak ada, nanti kita ada. Paling tidak kita boleh menolong diri kita. Tu tadi. Ni bila dah tak ada apa, kau dah duduk kat kota, kat bandar, semua rumah flat, nak tanam apa? Keluarlah daripada kota ni pergi.
Cari buat tanam, buat fikir, minta pada Allah idea. Ni saya cakap dengan terang ni. Minta pada Allah idea apa aku nak buat nanti akhir zaman ni, makanan tak ada, ya Allah. Allah suruh keluar daripada kota. Keluar dah, sudah dah. Keluar. Ambil aset-aset kau mana yang boleh, duit KWSP ke duit apa. Keluar mana yang boleh keluar. Memang diorang tak bagi keluar punya, tapi kau cubalah keluarkan. Kau boleh dapat. Dia dah cakap daripada tu air lagi dah. Keluar seboleh keluar. Nanti pasal apa? Bank dunia dah habis, dia tak ada duit dah. Dia tipu kita. 20 tahun ni tipu kita je. Duit dia tak ada pun. Dia gunakan duit orang lain untuk bagi kau. Tu pun dia tak bagi. Dia kata kau ambil hutang lah. Dia suruh berhutang lagi. Pinjam, aku bagi pinjaman Dia suruh kau azab. Padahal duit kau ada. Dia suruh kau hutang buat apa? Nipu dah, tipu dah. Sudahlah ya. Jadi ambil, cepat keluarkan. Kita infakkan atau buat tanam-tanaman, buat satu kawasan. Waktu berkumpul kita berpakat-pakat. Kita buat tanam ni, tanam tu, buat sesuatu. Simpan makanan kat mana-mana kan. Yang makanan mana boleh tahan. Ni jihad Ini jihad. Nabi kata jihad penghujung zaman umatku adalah tanam-tanaman dan juga ternak. Ya, kena ada sendiri, jangan harapkan lu. Kan banyak kita harapkan orang lain supply makanan kat kita. Betul? Kita tak ada sendiri. Ada kita nak makan cili ambil kat luar, nak padi ada kat luar, boleh ada. Tak ada, kita tak fikir ke situ. Sebenarnya dah mula pemimpin kita Islam patut fikir ke situ, ulama-ulama fikir ke situ. Tak ada. Cerita tentang akhir zaman pun sikit sangat saja. Bukan saya nak mengata ni benda memang kejadian. Saya takut. Saya kesian tengok umat kita. Tu. Sebab dia orang mengajar harapkan fulus, mana dia nampak terbuka benda ni. Dapat fulus makan sendiri, dapat fulus makan sendiri. Mana ada barakah kau punya ilmu. Cuba kau buat sebulan je kau buat. Nampak terbuka nanti. Kefahaman tu datang dulu, bukan ilmu dulu. Sekarang kau dah rasa macam ilmu kau hebat. Tu pasal kau jadi keakuan diri kau tinggi. Nak bayar ni tinggi, bayar ni kau rasa ilmu kau. Tapi kalau dah kenal diri Allah kau tak. Kau takut sebab kefahaman Allah tu lebih tinggi darjat dia daripada segala wang ringgit, segala kedudukan. Kau tak buat dulu tak tahulah. Buatlah. Dia buat. Tak boleh lah aku nak minyak ni, kereta bulan-bulan bayar mana boleh. Si Haji boleh lah, dia tak kerja, anak murid dia bagi duit. Kau main. Main duduk dengan aku. Duduk dengan aku, kehidupan aku tengok. Rasulullah pun susah. Tapi Rasulullah lagi fikir ada orang yang lebih susah. Jadi jangan buat alasan lah mengatakan kita ni. Kalau kita bertakwa betul-betul kepada Allah, Allah akan bagikan jalan rezeki. Itu bukan manusia tu, jalan tu Allah bagi. Allah bagi jalan rezeki tu banyak macam-macam cara nanti. Tapi bila kau dah bersandar pada keakuan diri kau, kau tahu itu ia rezeki kau, itu je lah. Rugilah kau. Saya cakap tadi. Tu. Terserah dia cakap. So, kita nak betul-betul jadi orang mukmin, bukan sekadar orang Islam. Orang Islam banyak, tapi orang mukmin sedikit. Jadi orang mukmin dia takut pada Allah, bergetar hati dia, dia kenal diri, kenal Allah. Siapa orang mukmin? Para rasul, para nabi, wali Allah, orang arif billah. Kena jadi dah taraf. Nak dapat taraf orang mukmin, belajar kenal diri, kenal Allah. Bukan belajar ilmu. Bukan cakap ilmu tak betul. Ilmu tu takkan bawa kau dapat manfaat ilmu. Ilmu tu akan bawa kau datang keakuan diri lagi. Tapi kau belajar kenal diri, kenal Allah, dia yang angkat naikkan martabat kau adalah Allah SWT. Bila kau dah tak ada keakuan diri, rafa'na akan zikra, Allah akan naikkan sebutan nama. Lagi kau ada keakuan diri, nama kau takkan dinaikkan Allah. Tak ada dalam daftar pilihan-pilihan nama-nama orang kekasih Allah ataupun ahli Allah. Tak ada daftar nama kau. Tak takut ke tak ada daftar dia dalam sisi kekasih Allah, ahli-ahli Allah? Tak takut ke? Ada daftar apa? Ahli dunia, ahli ni. Ya Allah, dia biarkan lama-lama duduk dalam ahli yang tak diredoi oleh Allah. Aku ulama tapi taraf apa? Taraf nafsu amarah. Sebab apa? Tak kenal diri, tak kenal Allah. Tinggi ilmu PhD banyak dalam bidang Islam, tapi nafsunya amarah. Sebab apa? Keakuan diri dia. Imam Ghazali dia keluar daripada amarah. Allah ilmu dia dah tinggi, dia tahu, dia sedar. Allah bagi
Aman hidayah laduni di sisi Allah. Kita siapa? Ilmu bawa sikit lagi nak sombong sangat. Dah rasa banyak buat ibadah dah. Dah rasa puasa kita nak macam hebat dah bersih sangat dah. Hingga kan kita boleh minta dengan Allah seperti kita lah minta. Oh, tak mengukur diri sampai jadi gitu. Hilang keakuan diri kita tak mau hilang. Makin jadi bagi kita lagi dengan Allah lagi, wah aku boleh minta macam-macam. Dengan orang pula kita rasa kita bersih orang lain semua. Ya Allah. Pasal sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi gitu. Sudah banyak amal. Nanti bila Allah buka kan baru dia tahu, ya Allah, teruk aku punya amalan lama naik. 30 tahun, 40 tahun ya Allah aku bergelumang dengan. Aku ingat betul tauhid aku belajar dah. Tak betul lagi tauhid aku. Aku ingat fiqh aku belajar ni cukup, tak cukup lagi punya. Aku belajar sejarah dia, tak cukup lagi. Aku belajar tasawuf ni, tak cukup lagi selagi aku tak belajar kenal diri kenal Allah. Ya Allah, bila aku belajar baru aku tahu semuanya lintang pukang aku dengan kau ya Allah. Oh ya Allah, baru sedar. Alhamdulillah kalau sedar. Sudah saya cakap insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu insya-Allah. Sambung minta pencerahan dari sahabat-sahabat kita insya-Allah. Minum, sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini diberi kelapangan waktu untuk hadir. Terima kasih kepada Tuan Syekh kita menyampaikan pesanan-pesanan terus kepada Alamullah Subhanahu Wa Taala, kepada pendengar-pendengar YouTube dan jemaah-jemaah yang hadir, sama ada secara nyata ataupun secara gaib. Alhamdulillah, itu semua campur dengan kata-kata nasihat daripada Tuan Syekh kita, semoga kita beroleh kefahaman di sisinya dan diberi kefahaman untuk terus membawa dan istiqamah dalam kehidupan, di mana yang paling penting kita haruslah membuang keakuan diri, kerana dengan adanya keakuan diri ini maka akan mengundang banyak perkara-perkara maksiat lagi yang akan kita lihat. Jadi mohon kepada Allah SWT diberikan kefahaman yang lebih lagi dan kekuatan iman untuk meneruskan kehidupan dan mendekati diri kepada Allah SWT dengan tiada keakuan diri. Alhamdulillah, semoga rakan YouTube dan pendengar-pendengar di luar sana memperolehi kefahaman pada pengajian malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekali lagi Allah memperjalankan kita untuk mengadakan majlis untuk mengenalnya. Jadi kita ditekankan sekali lagi dengan aspek menghilangkan keakuan diri. Menghilangkan keakuan diri ini adalah sebenarnya satu pengamalan kepada tauhid sifat 20 itu sendiri. Selama ini kita hanya menghafal sifat 20. Allah wujud, tidak bapak, maka turun hawadith yang menafsi wahdaniyah, kudrah, iradah. Jadi kita ni semata-mata menghafal saja, tapi kita tak pernah pun nak fikir untuk mengamalkan ataupun menghayati sifat 20 dan mengamaliahkannya dalam kehidupan kita. Seperti selalunya ditekankan oleh Syekh, supaya kita sentiasa mengingat bahawa setiap perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Hakikat setiap perbuatan adalah daripada Allah. Allah yang menciptakan perbuatan dan setiap perbuatan adalah milik Allah. Jadi dalam kehidupan kita kembalikanlah kepada hakikat perbuatan, iaitu semua perbuatan adalah milik Allah. Kalau kodrat, semua kejadian peristiwa yang berlaku dalam kehidupan
di dunia ni adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Jadi yang Syekh Aziz mengajar kepada kita, kembalikan kepada hakikat, hakikat perbuatan. Dengan cara mengesalkan perbuatan, mengesalkan sifat, mengesalkan nama ataupun asma dan mengesalkan zat sendiri. Kembalikan. Itu yang kita disuruh. Jangan nampak kita aja yang berbuat. Kudrat kita. Bila kita tersekat dengan melihat kudrat kita, itulah yang timbul yang tak akuan diri. Jadi saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi meneruskan perjalanan kita, cerita-cerita Allah yang Allah masukkan, menterjalikan kepada diri kita. Ikut kata Syekh tadi, sebelum kita matikanlah diri kita dahulu, iaitu membuang rasa keakuan diri. Bila kita rasa kita matikan dulu diri kita, dan apa pun tak ada pun dalam kehidupan kita, ini hanyalah Allah. InsyaAllah terus meneruskanlah dengan pengajian-pengajian tauhid yang asli daripada syekh kita, ataupun mana-mana mursyid, ataupun mana-mana waliullah yang ada masa hidup. Manfaatkanlah segala ilmu tauhid asli yang masih Allah izinkan diperjalankan di atas muka bumi ini lagi. Semoga Allah tarik nikmat-nikmat ini, insya-Allah sama-sama kita. Saya sebagai wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.